Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Maya. Siri Vivo X200 telah dilancarkan kepada umum di Beijing dengan rekaan yang banyak diketengahkan pada beberapa generasi sebelum. Malah kita boleh tengok yang Vivo ni mengambil langkah berani dengan memperkenalkan versi Pro Mini yang boleh dianggap ini adalah jawapan mereka kepada mana-mana pengguna yang inginkan sebuah peranti berspesifikasi canggih dan bersaiz kompak. Bila tanpa melengahkan masa, ini adalah video pandang pertama Amans untuk siri Vivo X200. Dalam sesi cubaan ringkas ni, kami diberi peluang untuk cuba ketiga-tiga model termasuklah versi Pro Mini. Okey, dari penggayaan luar kita boleh nampak yang mana ketiga-tiga model ni diinspirasikan daripada model-model yang pernah mereka hasilkan sebelum ni. Elemen yang sama digunakan, siri Vivo X200 didatangkan dengan bahagian belakang sejenis kaca, bonggol kamera bulat besar dan penjenamaan Zeiss, yang mana dekat sini dia mengesahkan kerjasama semula dengan pakar teknologi optik Jerman tadi. Kesemuanya juga mempunyai berat yang bagus dalam usaha mencapai keseimbangan ideal di antara kestabilan dan juga kesesaran umum. Misalnya seperti Vivo X200 dan X200 Pro, di sini dia mengetengahkan konsep paparan melengkung di bahagian hadapan dan belakang, kemudian dia digabungkan pula dengan bingkai logam yang rata. Sementara itu, kita ada Vivo X200 Pro Mini pula, dia direka bahagian depan dan belakang tu rata sepenuhnya. Mungkin bagi memudahkan ia dipegang dengan lebih erat bersama-sama bingkai logamnya. Kali pertama kami megang X200 Pro Mini ni, dia sememangnya terasa seperti peranti iPhone dengan tubuh yang padat, premium dan selesa dalam genggaman tangan. Selain daripada skrin yang kecil, panel belakang ni juga dia tidak mudah memerangkap kotoran kerana kemasannya tidaklah licin. Skrin adalah lebih besar mencapai 6.78 inci LTPO AMOLED serta sokongan kadar segar semula pada Vivo X200 Pro. Sementara itu sedikit lebih kecil pada versi Vivo X200 yang bersaiz 6.67 inci dan X200 Pro Mini pula sebesar 6.31 inci. Kedua-dua ini juga dia menyokong panel sejenis AMOLED dengan kadar segar semula 120Hz. Dan kita boleh nampak beza tahun ni juga semakin nipis dengan ia membuatkan nampak semakin hampir kelihatan panel kaca sepenuhnya. Dengan panel OLED macam biasalah, skrin sudah tentulah mempunyai warna, kontras dan sudut tontonan yang cukup baik, khususnya bila kita gunakan dalam kawasan yang tertutup. Skrin kesemua versi peranti juga dipertingkatkan dengan Zeiss Natural Color yang dikatakan untuk penghasilan semula warna yang semula jadi dalam sesebuah kandungan. Di samping itu juga dia telah memperluaskan lagi kerjasama di antara Vivo dan Zeiss yang kini tidaklah semata-mata terhadap kamera saja. Kemampuan biometri pula adalah sejenis pengimbas cap jari tepi nadi skrin dengan kedudukan ergonomik dan kita juga ada imbasan wajah sebagai pilihan lain. Sisi kanan menempatkan butang kuasa dan laras audio. Seterusnya, slot kad SIM pula diletakkan bahagian bawah bersebelahan dengan port pengecasan USB-C dan pembesar suara. Anda juga kena tahu yang mana peranti-peranti ini dia melepasi piawaian kalis air IP68 atau IP69. Melihat keperkakasan dalaman, baiklah Vivo X200, X200 Pro dan X200 Pro Mini, ketiga-tiganya dilengkapi chip pemprosesan MediaTek Dimensity 9400 yang juga dilengkapi dengan keupayaan iteratif pada peranti. Chip pemproses ini dihasilkan dengan teknologi 3 nanometer generasi kedua dengan kerjasama di antara Vivo, ARM dan MediaTek. Ia juga menjanjikan prestasi lebih berkuasa bersama kecekapan grafik yang lebih baik. Ini sepatutnya mampu mempercepatkan proses melancarkan aplikasi dan mengurangkan penggunaan bateri. Kemudian dipadankan pula dengan memori sehingga 16GB RAM dan storan dalaman mencapai 1TB. Okey, ini adalah kombinasi yang lebih daripada memadai. Kemudian menariknya lagi apabila peranti ini boleh ditambah memori sehingga 16GB RAM secara maya. Next, preset yang digunakan pula adalah Original S5 berasaskan Android 15 yang turut diintegrasikan dengan sejumlah ciri berasaskan kecerdasan buatan, misalnya seperti Origin Island, kebolehan meringkaskan artikel dan lain-lain. Tapi kita boleh menjangkakan yang mana bila peranti ni dia masuk ke peringkat global, ia akan menggunakan preset font TouchOS 15 berasaskan Android 15. Masa presentation, katanya peranti baru Vivo ni dia ada satu ciri baru yang amat berguna dalam situasi kecemasan, iaitu sistem komunikasi kecemasan ni adalah berasaskan sambungan Bluetooth saja. Ia dibangunkan oleh Vivo dengan kerjasama MediaTek. Kiranya dalam situasi kecemasan yang macam tak ada rangkaian seluler, internet ataupun sambungan kepada satelit terhalang, sistem ni dia boleh hantar mesej SOS bagi mendapatkan bantuan sehingga jarak 4 km.
Dalam situasi terperangkap dalam runtuhan bangunan pula misalnya, sistem ini adalah perbezaan antara mendapatkan bantuan ataupun tidak. Jadi segala mesej teks, panggilan suara, bahkan maklumat mengenai keadaan fizikal tubuh boleh dihantar kepada pihak berkuasa menerusi sistem ini. Katanya Vivo telah melakukan ujian dengan agensi bantuan gempa bumi di 3 lokasi di China bagi memastikan sistem ini beroperasi seperti yang sepatutnya. Spesifikasi kamera pula adalah berbeza ikut jenis model peranti. Okey, kita mulakan dengan Vivo X200 Pro yang mana sini dilengkapi dengan 3 kamera dengan tetapan 50 megapiksel Sony LYT8180. Kemudian diikuti 50 megapiksel ultra lebar dan kita ada 200 megapiksel ISOCELL HP9 telephoto sambil juga dijana oleh chip pengimejan Vivo V3 Plus. Ia juga menggunakan lensa telephoto Zeiss APO200MP yang menawarkan panjang fokus di antara 24 hingga 135mm untuk memiliki imej dapat dirangkap sebaiknya sama ada jarak dekat dan juga jauh. Kemudian terdapat juga telephoto macro mode bertujuan untuk tangkapan imej lebih tajam di samping landscape mode direka untuk merakam adegan dengan perincian sebaiknya. Selain itu kita ada snapshot mode bagi membolehkan kamera tu dia kunci subjek bergerak pantas serta mengambil gambar tepat pada waktunya. Kemampuan rakaman video turut diberi naik taraf dengan keupayaan video 8K 30 frame per second, gerak perlahan 4K 120 frame per second, log 10-bit dan video portrait 4K. Kemudian kebolehan zoom pula adalah sehingga 3.8 kali optikal, seterusnya meningkat kepada 100 kali digital. Sementara itu Vivo X200 dia tak mempunyai sensor 200MP seperti versi Pro tadi, tetapi menggunakan kamera utama 50 megapiksel Sony IMX921 dengan OIS. Kemudian di sini diikuti dengan 2 lagi sensor 50 megapiksel untuk ultra lebar dan juga telephoto periskop yang juga disertakan dengan zoom optikal 3 kali dan zoom digital 100 kali. Seterusnya, Vivo X200 Pro Mini juga mempunyai persediaan kamera yang disokong Zeiss sama seperti adik-beradiknya yang lebih besar tadi. Kamera utama 50 megapiksel Sony LYT818 diletakkan di bahagian belakang bersama 50 megapiksel ultra lebar dan 50 megapiksel lagi dengan zoom optikal 3 kali dan zoom digital 100 kali. Okey, kelebihan lain turut boleh dilihat apabila chip ISP V3 Plus digunakan pada kedua-dua versi X200 dan X200 Pro Mini tadi. Dan tak ketinggalan, kamera sofoto 32 megapiksel turut dimuatkan pada kesemua peranti siri X200. Okey, kesemua model baru ni juga dia menawarkan bateri berteknologi Blue Volt yang dikatakan boleh meningkatkan prestasi bateri dalam pelbagai jenis persekitaran. Ia juga didakwa boleh berfungsi dengan baik meskipun dalam suhu rendah melampau di bawah negatif 20 darjah Celsius. Okey, untuk bateri X200 Pro dia mempunyai bateri 6000 mAh dan Pro Mini pula dia adalah sebesar 5700 mAh. Kedua-dua telefon ni dia dilengkapi dengan pengecasan pantas berwayar 90W dan nirwayar 30W. Sementara itu model X200 pula menggunakan bateri 5800 mAh yang boleh dicas semula menggunakan sistem pengecasan berwayar 90W melalui port USB-C. Tak ada sistem pengecasan nirwayar diberikan pada Vivo X200. Baiklah, cuba ringkas mendapati yang mana siri Vivo X200 ni dia akan menjadi pesaing yang serius dalam pasaran telefon mercu premium. Gabungan spesifikasi yang setanding, sistem kamera lebih mantap dan rekaannya juga nampak lebih seksi khususnya untuk versi Mini Pro. Oleh itu kami rasanya tak sabar untuk mengulas salah satu telefon ini sekiranya dilancarkan ke pasaran global kelak untuk melihat kemampuannya dengan lebih menyeluruh. Baiklah, sekian daripada saya Maya untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye!